chapter 2, leaf structure and function. For this chapter 2, kamu boleh buka muka surat 28 ya. Surat 28 muka teks lah. Ini terutama sekali bagi yang ambil DLP, yang ambil DLP 2 language program atau English lah ya. Jadi nota cikgu ni memang cikgu buat dua, dalam bahasa Melayu satu, dalam English satu. Jadi siapa yang ambil DLP tu, ini cikgu akan cuba terangkan lah. Kalau yang dalam bahasa Melayu dah siap ya, kamu boleh pergilah cari video dia tentang chapter yang kedua ni, bab yang kedua, leaf structure dengan function. Waktu bab yang pertama kita tengok pada tumbuhan tu sendiri ya, tumbuhan tu sendiri. Dan sekarang ni kita pergi lebih khusus pada tumbuhan tu, kita ada daun. Jadi kita nak cuba fahamkanlah struktur daun ni dan apa proses yang akan berlaku di daun. Jadi sebelum cikgu pergi secara mendalam tentang apa yang ada di dalam bab yang kedua ni, chapter 2 ni, kita pergi dulu secara keseluruhan apa benda yang kamu akan cuba fahamkan. Kita ada structure, jadi leaf structure lah, ni ada leaf kan, leaf structure, struktur daun. Okay, struktur daun dia ada external structure dengan internal structure. Jadi kita akan cuba fahamkan external structure dengan internal structure. Kemudian ada melibatkan stomata. Okay, stomata. Jadi stomata ni dia melibatkan opening dengan closing. Macam mana stomata tu terbuka dan macam mana stomata tu tertutup. Ya, ini ada dalam buku teks ya. Surat berapa ya? Ada muka surat 31 ya, 31. Dan seterusnya kita akan cuba fahamkan tentang fotosintesis. Jadi dalam bab ni antara yang cukup penting adalah nak fahamkan fotosintesis ni. Sebab fotosintesis ni ikut silibus yang baru KSSM ni, dia ada masukkan juga beberapa benda yang cikgu rasa agak kritikal lah. Okay, dan agak mendalam sedikit, tapi tak adalah teruk sangat, boleh sahaja ya. Jadi ini yang kamu akan cuba fahamkan lah. Jadi fotosintesis ni akan agak banyak ya. Tanpa buang masa, kita pergi dulu kepada bahagian yang pertama ni, structure dia. Jadi kamu boleh buka muka surat 29 okey, ataupun 28 tu, dia ada external structure dengan internal structure pada dua muka surat ni lah ya. Muka surat 28, 29 ada tentang structure ni, external dengan internal. Untuk external, dia ada struktur yang dipanggil sebagai lamina. Okey, lamina, struktur daun tu lah, daun tu kan. Okey, lamina kita panggil. Jadi lamina ni berwarna hijau, dia akan menjalankan proses fotosintesis dan dia flat shape, dia leper. Pastinya lah, kalau dia tak leper, dia petak segi ke apa ke, agak susah lah. Sebab apa, dengan keleperan yang ada tu, dia dapat tambahkan luas permukaan untuk proses fotosintesis. Jadi dia provide wide surface that maximize the photosynthesis ya. Jadi flat shape ni dia penting untuk tumbuhan tu menjalankan fotosintesis. Kemudian lamina ni dia nipis. Jadi bila dia nipis, dia akan allow gases diffuse efficiently in leaf. Jadi dia akan membenarkan gas-gas tertentu untuk masuk dan keluar secara efisien, secara berkesan pada daun tu lah. Jadi ada gas yang penting untuk tumbesaran pokok, untuk aktiviti pokok tu, untuk chemical bioproses yang berlaku dalam pokok tu, ataupun tindak balas biokimia lah di dalam pokok tu. Sebagai contoh, dalam respiration, dia memerlukan gas oksigen. Jadi pokok pun dia menjalankan respiration ya, cellular respiration. Kamu jangan ingat manusia saja yang cellular respiration. Pokok pun dia menjalankan cellular respiration. Dia kena menghasilkan ATP, adenosine triphosphate. Jadi dia nak tak nak dia akan guna oksigen. Tapi bagusnya pokok ni, pada waktu yang sama juga dia guna juga carbon dioxide. Okey, dalam proses fotosintesis. Jadi
waktu hasil cellular respiration tu dia kena hasilkan carbon dioxide kan. Jadi dia boleh guna carbon dioxide itu untuk menjalankan fotosintesis dan kemudian boleh menghasilkan oksigen. Jadi dia ada bahan kumuh atau bahan buangan dia tu kemungkinan boleh karbon dioksida, kemungkinan boleh oksigen. Sebab apa? Kedua-dua proses ni berlaku pada pokok. Jadi dia akan allow gases exchange lah. Bahan gas ni akan keluar dan masuk. Kemudian dia ada bahagian batang yang menyokong lamina ni. Kan dia ada daun sini. Kemudian dia ada bahagian batang bawah ni. Nampak tak cikgu lukis ni di sini? Kita panggil sebagai petiole. Dia panggil leaf stalk. Okay, leaf stalk that connect the lamina to stem of the plant. Stem tu batang dia lah. Ranting dia tu kan, cabang dia tu. Jadi ikut pada pokok lah. Kadang-kadang pokok dia cabang, kadang-kadang dia keluar daripada dia punya batang utama. Jadi petiole stretch out into lamina, producing network of middle vein to support lamina. Jadi dia akan stretch out into lamina. Kemudian ada juga pada batang tu dia ada macam apa, vein. Okey, vena untuk dia menyokong lamina tu. Jadi ini tak ada apa sangat lah. Ini tak ada apa sangat. Dia pun tak susah sangat. Kemudian kita pergi kepada internal structure of leaf. Internal structure ni struktur dalam daun sendiri. Jadi struktur dalam daun tu sendiri, structure dia ada leaf mosaic. Okay, leaf mosaic. Jadi arrangement of leaf tu dia akan memastikan leaf tu pada arrangement yang dia tak bertindih antara satu sama lain. Jadi dia not overlap. Jadi maksudnya satu daun dengan satu daun tu dia akan cuba untuk pastikan tumbuhan tu, untuk pastikan daun tu dia tak bertindih antara satu sama lain. Bertindih dari segi apa? Menghalang cahaya matahari untuk sampai ke daun tu. Jadi tak nak macam tu. Kalau cahaya matahari terhalang untuk sampai ke daun, jadi daun tu tak boleh nak memaksimumkan proses fotosintesis. Jadi itulah maksudnya leaf mosaic ni, arrangement ni dia tak overlap, dia tak bertindih antara satu sama lain. Jadi maksudnya pokok yang ada kita tengok dekat luar tu, sebenarnya pertumbuhan dia tu dia akan cuba memaksimumkan cahaya matahari dengan dia susun daun, antara daun tu tidak bertindih antara satu sama lain. Jadi kalau dia bertindih, daun yang bawah yang ditindih itu tidak akan dapat cahaya matahari secara maksimum. Jadi kuranglah dia punya proses fotosintesis, kuranglah penghasilan glukosa dia nanti. Jadi tak bagus kepada tumbuhan tu. Jadi dia akan memastikan dia akan dapat optimum light. Jadi itu maksud dalam leaf mosaic ni ya, susunan dia tu. Kemudian kita ada leaf lamina, kita ada cuticle. Ada bahagian yang kita panggil sebagai cuticle, epidermis, mesophyll, vascular bundle. Jadi kalau siapa yang beli buku cikgu tu mungkin ada tersalah sedikit daripada susunan arrangement ni, kamu betulkan balik lah ya. Mungkin kamu boleh liquid ke kan. Tapi ini adalah susunan yang betul lah, dan cikgu ikut kepada muka surat 29 dan 30. Jadi dalam leaf lamina ni, structure dia terdiri daripada cuticle. Okey, structure dia terdiri daripada cuticle, terdiri daripada epidermis, adanya mesophyll dan vascular bundle. Ada 4 structure ni. Dan kamu boleh tengok pada muka surat 29 dan 30 dalam kotak tu. Kan ada structure, kemudian ada explanation kan. Dia tulis situ table 2.1. Okay, table 2.1, jadual 2.1. Jadi cikgu tukar dia dalam bentuk peta minda lah, dalam peta minda. Okey, kita pergi dulu kepada cuticle. Cuticle dia waxy waterproof layer. Sebelum ni pun dah belajar tentang cuticle ni. Pada bab yang pertama tu cuticle ni atas. Okey, dan ada juga tumbuhan cuticle ada pada bahagian bawah ni. Jadi cuticle ni dia exposed to the epidermis, upper epidermis. Jadi dia akan macam ada lapisan yang bersentuhan dengan upper epidermis lah. Okey, layer epidermis tu dia akan bersentuhan. Jadi upper part, lower part of leaf epidermis.
dia akan reduce excessive water loss melalui proses evaporation. Jadi evaporation ni akan menyebabkan kehilangan air. Jadi cuticle ni dia transparent. Transparent ni maksudnya sinar. Maksudnya cahaya boleh melalui. Sunlight pass through. Okey, cahaya boleh melalui sebab dia nak kena pergi ke kawasan palisade mesofil ni. Ke kawasan palisade mesofil ni. Dia kena merentas juga epidermis. Okey, jadi struktur ni kita ada apa epidermis. Dia cahaya tu kena merentas. Cikgu tukar warna kuning. Cahaya tu kena merentas cuticle, cahaya kena merentas apa epidermis sehinggalah dia sampai ke palisade mesofil. Dan kemungkinan dia boleh merentas sehinggalah dia masuk ke kawasan spongy mesofil. Supaya nanti di palisade mesofil dan spongy mesofil ni fotosintesis akan berlaku. Kenapa berlaku di palisade mesofil dan spongy mesofil? Sebab adanya kloroplas ni. Okey, kloroplas ni akan terlibat dalam proses fotosintesis. Okey, kemudian kita ada epidermis. Jadi epidermis ni ada bahagian upper epidermis dengan lower epidermis. Jadi upper epidermis ni upper surface of the leaf. Okey, dia adalah under cuticle layer. Dia under cuticle layer, no chloroplast. Dan dia transparent. Jadi light can pass through. Cahaya boleh merentas, okey, melalui epidermis. Lower epidermis pula, lower surface of the leaf. Dia consist of stomata. Jadi di lower epidermis ni dia ada stomata. Jadi stomata ni dia adalah epidermis lah. Tapi dia dah berlaku differentiation, pembezaan untuk dia jadi specialized cell dengan specialized function. Yang mana dia akan kawal stomata. Okey, dia akan kawal stomata. Dia guard cell, okey? Dia akan jadi guard cell. Boleh ya. Jadi epidermis tu dia boleh jadi guard cell, sel pengawal. Ini sel pengawal. Ni lower epidermis. Jadi lower epidermis ni, antara sel-sel lower epidermis ni dia berlaku differentiation. Dia bukan semualah. Dia terpilih lah mana-mana sel yang perlu mengalami pembezaan menjadi guard cell tu akan jadi guard cell lah. Bukan kata setiap lower epidermis ni nak kena jadi guard cell. Tak. Dia yang terpilih. Terpilih ni disebabkan apa? Genetic structure dia. Jadi daripada genetic structure dia tu akan menyebabkan pembezaan. Dia akan membeza menjadi guard cell. Dan bila dia jadi guard cell, dia akan kawal stoma. Stoma ni bukaan pada bahagian bawah epidermis ni. Jadi stoma ni boleh tertutup dan boleh terbuka. Nanti kita akan belajar dalam stomatal ni. Dia boleh terbuka dan tertutup disebabkan sesuatu berlaku di guard cell. Ya. Kemudian kita ada mesofil. Jadi mesofil ni ada dua bahagian. Di sini kita ada palisade mesofil dengan spongy mesofil. Jadi kalau kamu nampak dekat palisade mesofil ni, sel-sel dia bersusun rapat. Dipanggil closely packed. Okey, closely packed. Dia susun rapat. Jadi palisade mesofil arrange vertically. Dia vertically, closely packed, receive maximum light. Jadi dia menerima cahaya yang paling maksimum lah. Kemudian dia contain abundant chloroplast. Dia contain abundant chloroplast. Dia mempunyai banyak chloroplast. Jadi di sini akan berlaku tempat fotosintesis yang paling banyak sekali. Ataupun tapak proses fotosintesis yang paling banyak sekali. Okey, fotosintesis site. Kemudian kita ada spongy mesofil. Kenapa dia spongy mesofil? Dia ada ruang yang luas di antara satu sel dengan satu sel yang lain. Dia ada ruang yang luas di antara satu sel dengan satu sel yang lain. Jadi bila ruang ni ada, kan, bila karbon dioksida masuk, okey, karbon dioksida masuk melalui stoma ni dikawal oleh guard cell. Jadi dia boleh terus pergi ke palisade mesofil tanpa ada masalah. Jadi dia pergilah, dia bergeraklah, dia bergerak terus pergi ke palisade mesofil tanpa ada masalah. Di sini akan berlaku proses fotosintesis. Okey, akan berlaku proses fotosintesis. Sebab itulah dia jarak antara satu sama lain. Dia berjarak antara satu sama lain. Dan kemudian pada waktu yang sama juga, spongy mesofil cell ni boleh juga menjalankan proses fotosintesis.
Jadi di sini juga dia boleh jalankan, tapi dia tak sebanyak palisade mesofil. Palisade mesofil ni lagi banyak lah sebab dia punya sel tu closely packed. Jadi spongy mesofil ni dia irregular shape, loosely arranged. Atas tu closely packed kan, ni loosely arranged, have many intercellular. Intercellular ni di antara sel. Okey, di antara sel, satu sel dengan satu sel lain. Jadi dia ada banyak air space. Ruang udara dia tu dia ada banyak. Jadi dia akan membantu, is ni memudahkan karbon dioksida, air akan melalui leaf to palisade. Okey, through leaf to palisade. Akan melalui daun pergi ke palisade lah. Jadi dia akan melalui daun ni, kemudian dia akan pergi ke kawasan palisade. Kemudian kawasan ni dia less number chloroplast than palisade mesofil. Jadi dia kurang chloroplast berbanding dengan palisade. Palisade lagi banyak. Kemudian kita ada vascular bundle. Jadi bila sebut tentang vascular bundle, dia melibatkan phloem dan xylem. Selalunya xylem tu di tengah-tengah kan. Phloem tu kawasan yang luar. Jadi kita dah belajar bab yang pertama, itu chapter yang pertama dalam video yang sebelumnya. Jadi xylem ni buat apa? Samalah. Dia cerita ulang sama xylem, phloem. Tak tahulah cikgu berapa banyak kali dah cikgu ulang tentang fungsi xylem dan phloem ni. Tapi dia adalah bahagian dalam vascular bundle. Okey, kemudian dia ada transpiration. Okey, transpiration. Yang ni pada muka surat 237. Okey, transpiration ni adalah sikit ya, tepi ni transpiration. Jadi transpiration ni apa? Transpiration ni adalah kehilangan air di dalam bentuk wap air lah. Jadi kehilangan air di dalam bentuk wap air melalui proses penyejatan. Ini kepada tumbuhan sahaja. Kamu tak boleh bagi tahu transpiration berlaku pada pada cawan contohnya. Transpiration berlaku pada baju contohnya. Transpiration berlaku pada kulit contohnya. Tak boleh. Transpiration ni dia khusus untuk tumbuhan sahaja. Okey, khusus untuk tumbuhan. Yang mana apa yang berlaku, penyejatan air berlaku pada tumbuhan tu menyebabkan air hilang pada tumbuhan tu. Jadi air hilang. Air itu datang daripada mana? Datang daripada akar dia. Akar tu dapat air daripada mana? Daripada tanah. Okey, tanah tu dapat air daripada mana? Memang kandungan tanah tu ada air disebabkan kitar air itulah. Yang air itu, hujan tu yang masuk ke dalam tanah tu. Ya. Jadi dia ada berlaku kehilangan air. Dan kadang-kadang kadar kehilangan air itu terlalu banyak menyebabkan tumbuhan tu boleh layu. Dan apabila berlaku pada tempat yang memang tidak ada air, tumbuhan tu hilang air. Jadi tumbuhan tu akan layu dan tak diganti dengan air yang baru. Jadi tumbuhan tu akan terus layu dan akhirnya akan mati. Ataupun tanah tu tinggi kadar nutrien dia menyebabkan air tak boleh masuk, tapi air terus hilang. Disebabkan faktor-faktor yang cikgu nak terangkan ni, dia juga akan layu dan akhirnya mati. Ya. Jadi kita ada transpiration rate di sini. Kita ada relative air humidity. Jadi kalau kamu nampak tinggi kadar dia ni, maksudnya kadar kehilangan air tinggi. Tapi apabila dia melawan, apabila semakin bertambah humidity, kelembapan semakin bertambah. Kelembapan semakin bertambah. Kelembapan ni apa? Air banyak di udara. Jadi bila air banyak di udara, kamu nampak tak transpiration rate ni semakin menurun. Jadi dia takkan hilang air. Sebab apa? Air memang banyak di udara. Ya, maksudnya udara tu dia tidak kering. Udara tu lembab. Kalau udara tu kering, transpiration rate akan tinggi lah. Transpiration rate akan tinggi kalau udara kering. Kalau udara kering, dia terbalik lah. Kamu boleh faham ke tak ni ya? Jangan tertukar lah ya. Cikgu pun risau juga kadang tertukar kelembapan udara, humidity, kelembapan. Kemudian kita ada rate of transpiration.
sini, apabila wind speed tu meninggi, kadar kehilangan air akan bertambah. Kehilangan air pada mana? Bila sebut transpiration, mesti pada daun, pada tumbuhan. Okey, pada tumbuhan. Jadi 90% ni adalah melalui stomata. Kemudian ada yang lain melalui bahagian batang dan bahagian akar. Okey, boleh ya. Wind speed, angin. Apabila angin banyak, makin banyak kehilangan air pada tumbuhan tu. Macam kita lah. Kalau kita berpeluh, ada angin datang, cepat tak peluh kita hilang. Kalau kita duduk kat tempat yang lembap, kan, tempat yang lembap, tempat basah, contohnya waktu pagi ke, kan, kita berjoging, kadang-kadang peluh tu lambat dia nak hilang. Sebab apa? Sebab kelembapan udara tinggi, air tinggi di udara. Ya. Seterusnya ke suhu, samalah. Jadi suhu bila meningkat, kadar transpirasi pun akan meningkat. Okey, sama juga light intensity. Jadi apabila light intensity meningkat, kadar transpirasi juga akan meningkat. Okey. Boleh ya? Tak ada susah sangatlah. Jadi ada faktor yang mempengaruhi transpiration rate. Kita ada relative air humidity, kita ada wind speed, kita ada temperature, kita ada light intensity. Jadi cikgu dah habis bahagian structure dan transpirasi. Sekarang ni kita nak cuba fahamkan tentang stomata. Stomata opening dengan stomata closing. Closing of stomata and opening of stomata. Stomata are pore located on the lower epidermis of leaf. Jadi di bawah leaf ni dia ada stomata ataupun stoma. Stoma ni adalah ruang udara ni lah bagi satu stoma ni, satu guts, bukan satu gut cell, dua gut cell ni akan kawal stoma ni satu. Kalau untuk stomata pula, stomata ni dia macam plural lah. Jadi berapa banyak yang ada dalam bawah ni, berapa banyak stoma yang ada di bawah tu, lebih kurang lah ya. Stomata, stoma, boleh nak guna. Bahasa Inggeris ni bukan apa, kadang-kadang dia ada kita bila buat ayat tu dia merujuk kepada keseluruhan, kita kena guna plural. Tapi bila kita nak terangkan satu-satu proses tu berlaku pada satu tempat sahaja, kita guna singular. Dan kadang-kadang ayat tu dia ada passive active, kita tak guna macam tu pula, kita guna stomatal pula. Jadi dalam pembinaan ayat tu, jadi dia ada macam-macam. Kalau bahasa Melayu ni mudah sajalah, dia satu perkataan saja. Ya, tapi kalau bahasa Inggeris ni kadang-kadang ayat tu kita sebut dia macam ubah sedikit. Kalau ayat tu kita nak merujuk kepada singular, kita guna yang stoma. Kalau kita nak merujuk kepada plural, kita guna stomata. Ya, jadi stomata ni adalah pore located on the lower epidermis of leaf. Jadi dia lebih kepada satu lah, lebih kepada satu stoma. Jadi each stoma, jadi dia kata each stoma. Jadi bila sebut tentang each tu, setiap satu stoma tu guarded by the pair guard cell. Okey, sepasang sel pengawal. Jadi dalam penulisan, ayat penulisan lah, grammar dia. Jadi selalunya orang yang tulis buku teks ni, dia mestilah orang putih, jadi dia tahulah grammar ni. Jadi macam cikgu ni yang kurang sedikit grammar ni, kadang-kadang susah jugalah. Jadi kita tulis ikut dan kita lah. Jadi kalau kamu bagus dalam grammar, baguslah ya. It's a good thing lah. Tambah-tambah lagi bila kamu nak tulis scientific paper kan. Jadilah kena guna perkataan-perkataan yang betul. Okay, guard cell control opening, closing of stoma. Jadi guard cell ni akan kawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay, kita ada pembukaan dan kita ada penutupan stoma. Okay. Jadi kita pergi dulu kepada pembukaan stoma. Stoma ni terbuka. Jadi stoma ni dia terbuka. Jadi bila terbuka maksudnya karbon dioksida boleh masuk, oksigen boleh keluar. Kalau melibatkan proses fotosintesis. Kalau melibatkan proses respirasi, oksigen akan masuk, karbon dioksida akan keluar. Jadi dia ikut kepada proses apa yang kita nak terangkan. Jadi kalau dia tutup, maksudnya tak boleh berlaku gases exchange. Pertukaran gas tu tak boleh nak berlaku. Ya. Jadi untuk opening ni kita pergi dulu kepada macam mana stoma ni boleh terbuka melalui penerangan potassium ion.
Okey, jadi dia ada penerangan tentang potassium ion, dia ada penerangan tentang kepekatan sukros. Jadi dia ada dua perkara ni yang melibatkan stoma tu boleh terbuka. Opening of the stomata ataupun stoma open. Ya, dua perkara ni iaitu melibatkan pengambilan potassium ion dan peningkatan kepada kepekatan sukrosa. Okey, kepekatan sukrosa. Okey, yang pertama kita pergi dulu kepada potassium ion ni. Potassium ion enter gut cell. Jadi potassium ion ni dia masuk ke dalam gut cell. Nampak tak sini kita ada gut cell, ni gut cell lah. Okey, potassium ion akan masuk ke dalam gut cell. Jadi bila potassium ion masuk ke dalam gut cell, bila dia masuk ke dalam gut cell, jadi potassium ion ni akan banyak lah. Dia akan banyak. Potassium ion dia akan banyak. K+, dia akan banyak di dalam gut cell ni. Jadi bila dia banyak ke dalam gut cell, dia menyebabkan solute potential tinggi dalam gut cell. Solute potential, kepekatan solute, kepekatan zat terlarut akan banyak dalam gut cell. Jadi gut cell sekarang ni dah jadi hipertonik, hypertonik. Yang kamu belajar waktu tingkatan 4 tu, dia melibatkan larutan. Larutan tu yang tempat luar, ya. Kamu jangan confuse pula, kadang-kadang memanglah bila masa pula kan tiba-tiba hipertonik dekat luar, kat dalam, air masuk, air keluar, pening kepala. Jadi yang ini dia nak cerita bahawa dalam gut cell ni dia tinggi kepekatan ion potassium ion. Jadi bila dalam ni tinggi kepekatan ion potassium, dia hipertonik dekat dalam. Jadi bila dia hipertonik kat dalam, dia tinggi kepekatan solute potential, keupayaan zat terlarut, dia akan rendah keupayaan air. Dia akan low water potential. Jadi air akan banyak dekat luar lah. Air akan banyak dekat luar berbanding dengan di dalam. Jadi bila air banyak dekat luar, air apa akan jadi dengan air? Air akan osmosis masuk ke dalam. Dia akan osmosis masuk ke dalam gut cell. Jadi bila dia masuk osmosis ke dalam gut cell tu dia akan segah. Bila dia segah, dia akan melengkung. Bila segah, dia akan melengkung. Jadi bila melengkung, dia akan bukaan pada tengah dia tu yang dipanggil sebagai stoma. Sebab dia satu kan, kita panggil dia stoma. Kalau kita nak merujuk kepada banyak, kita panggil stomata. Ya, dia terbuka. Jadi bila dia terbuka, pertukaran gas boleh berlaku lah. Oksigen boleh masuk, karbon dioksida boleh keluar, atau karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Ya, jadi ini yang diterangkan kat sini lah. Gut cell solute water potential increase, solute potential increase. Gut cell water potential decrease. Kan, solute potassium ion tu masuk ke dalam gut cell. Okey, jadi solute potential increase, water potential decrease dekat dalam ni. Jadi water molecule from epidermal cell. Jadi epidermal cell yang tepi-tepi ni, water molecule tu akan masuk ke dalam gut cell melalui osmosis. Jadi gut cell ni akan jadi terjit, dia curve outward. Jadi dia akan melengkung ke luar. Dia akan melengkung ke luar, yang menyebabkan tengah-tengah ni terbuka lah, stoma terbuka. Jadi stoma akan terbuka. Kemudian kita ada sucrose solution. Okey, kita ada sucrose solution, kepekatan sukros. Jadi bila siang kan ada cahaya matahari, terutama sekali kalau cahaya matahari pada kadar yang maksimum, the highest rate of the sunlight exposure, okey, pendedahan kepada cahaya matahari tinggi. Jadi light present, fotosintesis akan occur. Jadi bila ada cahaya matahari, fotosintesis akan berlaku. Dia berlaku di dalam mana? Di dalam gut cell. Jadi gut cell ni dia special sikit sebab dia ada chloroplast. Gut cell dia ada chloroplast. Ya, gut cell ada chloroplast. Jadi akan menyebabkan penghasilan sukros. Sukros ni akan dihasilkan di dalam gut cell. Jadi bila dia dihasilkan di dalam gut cell, solute potential akan tinggi dalam gut cell. Solute potential akan tinggi di dalam gut cell.
Jadi bila solute potential tinggi dalam guard cell, sama juga air akan masuk. Jadi air akan masuk lah. Okey. Sebab apa? Solute tinggi kat sini. Jadi bila solute tinggi, solute potential tinggi, water potential rendah. Water potential dekat luar ni akan lebih tinggi, menyebabkan water potential akan bergerak masuk secara osmosis. Okey. Jadi guard cell tu akan become turgid, the curve outward. Stomach akan terbuka. Okey. Yang ini dia memang melibatkan kefahaman kamu pada bab yang ketiga waktu tingkatan 4. Jadi ada dah cikgu buat video tu, kamu pergilah tengok. Tentang apa ni? Hypertonic, hipertonic, isotonic itu. Ya. Yang kita belajar waktu tingkatan 4 tu dia melibatkan solution. Tapi cikgu ada terang juga tentang benda-benda lain tu untuk kamu fahamkan. Ya. Itu untuk opening, dia terbuka lah. Kemudian kita pergi pada closing. Jadi closing, uptake potassium ion by guard cell. Okey. Jadi potassium ion ni akan move out from guard cell. Jadi dia keluar daripada guard cell. Jadi bila dia keluar daripada guard cell, Okey, sorry. Sini. Dia keluar daripada guard cell potassium ion. Cikgu mana kan? Dia keluar daripada guard cell potassium ion. Dia keluarlah potassium ion. Dia keluar. Jadi bila dia keluar, kat luar ni akan jadi high. Kat luar ni akan jadi high solute potential. Jadi bila dia high solute potential, dia low water potential. Okey, kita tak cerita tentang hydrostatic pressure, water pressure semua tak cerita situ. Jangan duk pening kepala tentang pressure tu. Ini cerita tentang keupayaan air. Keupayaan air tu dia tinggi sebab air banyak, dia rendah sebab air kurang. Cukup macam tu sahaja. Ya. Jadi low water potential sebab apa? Sebab dia ada high solute potential. Kenapa dia high solute potential? Sebab ni potassium ion keluar daripada guard cell. Jadi bila dia keluar dari guard cell, dalam ni akan menyebabkan dia low solute potential. Jadi bila dia low solute potential, dia akan high water potential. Jadi keupayaan air di dalam guard cell akan tinggi, menyebabkan air akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi air akan keluar. Daripada guard cell. Jadi bila air keluar daripada guard cell tu sekarang ni dia dah tak turgid lah. Dia become flaccid. Okey, guard cell become flaccid. Jadi stomach akan tertutup. Ni stomach akan tertutup. Kat sini lah. Kan ini keluar tadi tu kan. Kemudian kita ada sucrose solution. Yang melibatkan sucrose solution, light absent. Light absent tu maksudnya mungkin dah malam. Jadi no photosynthesis. Jadi bila no photosynthesis, concentration of sucrose dalam guard cell ni akan rendah sebab tidak berlaku photosynthesis. Jadi guard cell, water potential akan increase. Water molecule diffuse out from the guard cell to epidermal by osmosis. Jadi dia hilang air. Sebab apa? Sebab dalam ni dia hilang juga sucrose. Jadi bila dia hilang sucrose, dia akan ada high water potential. Jadi high water potential, dekat luar tu low water potential, air akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi guard cell akan jadi flaccid, stomach akan tertutup. Jadi ini yang mampu cikgu terangkan kepada kamu lah. Dan kamu kena betul-betul faham kan tentang movement of substance across plasma membrane tu, yang melibatkan pergerakan solute dan pergerakan water. Okay, movement of water and movement of solute. Solute, solution, solvent. Janganlah sampai sekarang ni pun kamu tak dapat nak bezakan antara solute, solvent dengan solution. Masalah lah kalau kamu tak dapat bezakan yang mana satu apa benda yang tiga-tiga benda ni. Ya. Kemudian kita akan pergi kepada fotosintesis. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada sejarah fotosintesis ni. Sejarah ni sebab ada dalam buku teks ni, muka surat 40. Jadi cikgu ambil je lah yang ada dalam buku teks ni terang. Tapi dia bukannya lah dua orang ni saja, iaitu Helmont dengan Priestley ni saja. Banyak lagi lah. Kata apa,
saintis-saintis, pengkaji-pengkaji yang membantu dalam nak melengkapkan kefahaman tentang fotosintesis ni, yang sehingga kita ada kefahaman sekarang, teori sekarang tentang fotosintesis. Dia ada banyak lagi lah, tapi yang ada dalam buku teks kamu ni ada 2 orang saja, iaitu Helmont ni, John Baptista Van Helmont. Okey, kemudian kita ada Joseph Priestley atau Priestley lah. Ada 2 orang ni saja yang dibuat. Jadi apa yang Baptista Helmont ni buat, dia tanam pokok saja. Dia tanam pokok. Jadi tanam macam mana? Dia letakkan biji benih. Biji benih itu berat 2.3 kg, letak pada tanah dried soil. Okey, dried soil maksudnya tanah tu tak ada air lah. Jadi dia letakkan, kemudian akan berlakulah percambahan daripada biji benih itu. Daripada dia 2.3 kg, dia jadi 77 kg selepas 5 tahun. Dan kamu kena ingat, Helmont ni buat apa? Dia akan water dried soil, ataupun dia akan siram dried soil ni lah. Jadi kalau dia tak siram dried soil ni, tumbuhan tu takkan boleh hidup dan membesar. Jadi maksudnya tumbuhan tu dia menggunakan air. Dan selain penggunaan air, dia juga gunakan nutrien yang ada pada tanah tu untuk dia membesar. Dan pada waktu ni dia tak ada lagi nak faham secara lengkap bahawa tumbuhan tu akan menjalankan fotosintesis, yang akan menghasilkan makanan dia sendiri untuk dia membina daun batang dia, untuk cell division, untuk pembahagian sel tu lebih banyak. Tak ada lagi waktu tu. Jadi sebab apa Helmont ni dia dikenang, diingat sampai sekarang dan ditulis dalam buku teks ni 1640 ni, sebab dia rekodkan dia punya penemuan tu. Jadi maksudnya ada sesuatu yang berlaku pada tumbuhan tu yang menyebabkan dia boleh membesar. Dan ini melibatkan nutrien pada tanah dan juga kegunaan air. Jadi tak lengkap lagi lah. Okey, tak lengkap lagi. Dia baru lagi permulaan awal dia. Jadi maksudnya banyak lagi eksperimen-eksperimen, kajian-kajian selepas Helmont ni yang dibuat oleh saintis-saintis yang lain untuk melengkapkan kefahaman tentang fotosintesis ni. Dan kemudian kita ada 1772. Okey, lebih kurang 100 tahun selepas dia lah, lebih kurang. Priestley ni dia buat eksperimen. Dia letakkan tikus dalam satu jar, dalam satu tempat lah. Kamu boleh tengok dalam buku teks tu ada. Jadi bila dia letakkan tikus ni dalam satu tempat, tikus tu mati. Jadi maksudnya tikus tu dia memerlukan sesuatu di udara untuk dia terus hidup. Jadi bila udara tu habis, jadi dia akan mati. Ni masalah pada tikus. Jadi dia buat apa? Dia letakkan pokok dalam gelas jar tu. Jadi bila dia letakkan pokok dalam gelas jar tu, tikus tu hidup. Jadi maksudnya apa? Tumbuhan tu dia hasilkan sesuatu yang dilepaskan di udara. Tumbuhan tu ada hasilkan sesuatu yang dilepaskan pada atmosfera, pada ekosistem dalam gelas jar tu. Okey? Dan apa yang dilepaskan oleh tumbuhan tu yang menyebabkan tikus tu boleh hidup? Oksigen. Maksudnya tumbuhan tu dia menghasilkan oksigen dan menggunakan ataupun melalui proses fotosintesis. Okey, melalui proses fotosintesis. Jadi ada 2 sahaja nama ni, iaitu Helmont dengan Priestley, 1640 dengan 1772. Dan pastinya lah pada tahun 1900, pada tahun 2000, pada tahun 2010, pada tahun 2020, lagi banyak saintis-saintis, pengkaji-pengkaji yang kaji tentang fotosintesis ni. Sebab apa fotosintesis ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk difahami? Sebab dia membantu tumbuhan tu untuk menghasilkan buah, menghasilkan produk-produk tanaman, dan juga menyejukkan permukaan bumi, dan juga untuk membekalkan gas oksigen. Pada waktu yang sama dia juga menyerap karbon dioksida. Jadi dia adalah satu benda yang sangat-sangat penting pada bumi ini sendiri. Jadi dengan kefahaman yang mendalam tentang fotosintesis, dia akan membantu lebih banyak untuk kita buat sesuatu yang mungkin mendatangkan faedah, membanyakkan lagi fotosintesis ni. Okey, dalam proses kita
udara ni lah, yang proses kitab udara ni. Jadi sampai sekarang. Dan mungkin nanti kalau kamu sambung belajar pun, mungkin kamu belajar tentang tumbuhan, kamu study tentang fotosintesis ni, tentang enzim-enzim yang ada pada fotosintesis ni, lagi mendalam lah ilmu yang ada tu. Dan kadang-kadang seorang saintis tu tak boleh nak kaji banyak pun. Sepanjang hayat dia, dia kaji satu benda tu sahaja. Ya. Jadi dia penemuan dia satu benda tu sahaja. Jadi kadang-kadang ambil masa berpuluh tahun untuk mendatangkan dengan satu-satu penemuan tu. Sekarang ni mungkin banyak lah sebab teknologi dah canggih. Kemudian kadang-kadang seorang profesor tu dia boleh 2-3 orang pelajar PhD dia. Jadi kemungkinan banyak sedikit lah kalau berbanding dengan yang lama-lama tu. Tapi ada jugalah yang hebat-hebat ya, saintis-saintis yang memang sangat terkenal kehebatan dia, yang bermacam-macam sumber ilmu yang didatangkan dengan kehadiran dia, dengan kebijaksanaan dia. Contoh kita ada Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Carey Mullis, ada macam-macam lah. Kemudian kita nak kena faham tentang kloroplast. Jadi organel ni adalah organel yang penting, ataupun komponen utama dalam proses fotosintesis ni adalah kloroplast. Jadi pasti nak tak nak kita kena faham tentang struktur kloroplast ni. Jadi kloroplast ni dia ada membran. Membran dia dua lapisan, bilayer. Dia ada inner membrane dengan outer membrane. Kemudian dia ada thylakoid, dia ada granum, stroma, lamella. Stroma ya, bukan stoma. Stoma tu yang ada dekat bawah daun tu, ya, dekat apa ni, lower epidermis. Ni stroma. Cikgu pun kadang-kadang tersasus sebut dia tu stroma, ya, stroma. Kemudian ada lamella. Jadi kalau kita tengok kat sini, stroma ni adalah macam cytoplasm lah. Cytoplasm dia ruang di dalam apa ni, kloroplast tu. Dia colorless fluid, site for light independent reaction. Jadi light independent reaction tu maksudnya apa? Dia tidak memerlukan cahaya, ataupun bahasa Melayu dia ada buku tulis tindak balas gelap. Dia tidak memerlukan cahaya. Site for light independent reaction. Boleh ya. Kemudian kita ada granum. Granum ni adalah satu stack ni. Cikgu tukar warna hijau. Dia satu stack ni. Tukar lagi warna merah. Dia satu stack ni. Kita panggil dia sebagai granum. Kalau grana dia plural. Dia merujuk kepada semua ni. Bahasa Inggeris ni dia ada singular plural. Dia tak upaya lah. Cikgu kalau tanda kertas exam kamu, cikgu tak kisah sangat singular plural ni betul je dua-dua. Tapi cikgu tak pastilah cikgu kamu macam mana ya. Cikgu kamu kadang-kadang dia mungkin terror bahasa Inggeris dia. Dia belajar overseas kan, University of Cambridge ke, University of Oxford ke, Nottingham ke. Jadi mungkin bahasa Inggeris dia power lah. Jadi dia particular sikit bahagian grammar-grammar ni. Jadi cikgu tak pasti cikgu kamu macam mana. Kalau cikgu sendiri yang belajar dekat UiTM saja, Universiti Teknologi Mara ni, bahasa Inggeris berterabur ni, cikgu tak kisah sangat lah. Lecturer cikgu dulu lagi lah, dia kadang-kadang kita banyak sangat nama-nama terminologis ni kita salah eja, tertinggal A ke, tertinggal M ke. Jadi dia beritahu apa, asalkan kalau dia baca tu sebutan lebih kurang sama, dia betulkan saja, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca sebutan dia lari jauh sangat, dia kira salah lah, perkataan ayat tu salah dan tidak diberi markah ya. Itu dia punya cara penilaian dia lah, dia cerita kat kami. Jadi cikgu ingatlah sampai sekarang. Jadi granum ni disc-shaped stack of thylakoid. Jadi maksudnya setiap satu stack ni, setiap satu stack yang bersusun ni, kita panggil dia sebagai thylakoid. Jadi arrangement increase surface area untuk fotosintesis. Jadi arrangement dia tu adalah untuk increasekan surface area untuk fotosintesis. Jadi di thylakoid ni adalah tempat berlaku light dependent reaction. Maksudnya di sini akan berlaku tindak balas yang menggunakan cahaya. Cahaya tu digunakan. Kamu kena ingat, salah satu komponen utama dalam proses fotosintesis adalah cahaya. Ya, dia mengandungi klorofil, dia disc-shaped sac. Kemudian ada lipid droplet dengan starch granule. Jadi ini tak ada cerita secara mendalam lah. Itu adalah struktur bagi kloroplast. Struktur bagi kloroplast ni kamu boleh tengok pada muka surat 42. Muka surat 42 ada tu
thylakoid, granum, stroma, ya. Kemudian kita pergi kepada the reaction lah. The reaction ni adalah pada muka surat 44. Jadi dia tak ada gambar rajah ni. Muka surat 44 ni sepatutnya dia adalah sedikit gambar rajah tunjukkan bagaimana proses fotosintesis berlaku. Jadi cikgu terpaksa kena ambil gambar rajah ni daripada tempat lain, ya. Tapi sebelum cikgu pergi secara mendalam tentang proses fotosintesis ni, kita tengok dulu apa yang ada ni, ya. Factor affecting rate of photosynthesis. Apa faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Jadi dalam fotosintesis dia menggunakan carbon dioxide. Jadi nak tak nak, kalau carbon dioxide meninggi, kadar fotosintesis juga akan meninggi. Jadi cikgu tersasar-sasar dah. Sekarang ni rumah cikgu pukul 12.30 malam dah, okay? 11 April. Duk buat video lagi ni kan. Selagi tak habis tu, selagi tu tak tenang, tak boleh nak tidur nanti. Duk baring-baring atas katil tak boleh nak tidur, kena habiskan video ni. Jadi cikgu cubalah habiskan video ni. Walaupun badan rasa penat, mata rasa mengantuk, tapi duk baring atas katil tu tak boleh nak lena. Sebab duk fikir ada video bahagian yang hujung-hujung ni tak siap lagi. Di carbon dioxide concentration akan mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi semakin tinggi carbon dioxide, semakin tinggi kadar fotosintesis. Lebih kurang macam tu lah. Kemudian light intensity. Kan komponen utama dia selain daripada carbon dioxide adalah cahaya. Jadi semakin tinggi kadar cahaya, semakin tinggilah kadar fotosintesis. Jadi fotosintesis ni dia paling tinggi pada cahaya yang kalau dia tinggi kandungan cahaya tu red dengan blue light. Jadi cahaya kita ni sebenarnya ada red dengan blue light ni. Cuma dia bila bercantum dengan cahaya-cahaya lain tu, kita nampak yang kita nampak tu lah. Yang ni fizik lah, cikgu tak cerita lah lebih-lebih, ya. Cikgu pun tak tahu. Tapi ada yang cikgu belajar tu, seingat cikgu lah, dalam cahaya tu sebenarnya dia ada spektrum cahaya tu. Dan di antaranya adalah red dengan blue light. Jadi red light ni absorbed by the chlorophyll, blue light absorbed by carotenoid pigment, then transfer to chlorophyll. Jadi dia ada jenis-jenis chlorophyll ni ataupun pigment ni, yang mana cahaya jenis apa yang dia akan serap. Dan cahaya ni dia penting sebab apa? Sebab dia digunakan untuk dia transfer ataupun untuk dia pindahkan elektron. Dan satu lagi digunakan juga untuk membantu dalam pemecahan air. Dipanggil sebagai photolisis, ya. Walaupun dalam buku cikgu tulis indirectly, dia split the water. Cikgu pun tak faham lah kenapa dia tulis indirectly. Jadi maksudnya ada sesuatu yang berlaku sebelum tu dan kemudiannya menyebabkan air itu pecah. Jadi bila air itu pecah, ada elektron yang akan dilepaskan. Jadi elektron tu akan bergerak sepanjang klorofil punya pigment tu sehinggalah dia masuk ke satu tempat. Nanti kita tengoklah yang itu, ya. Mungkin kamu pening kat situ. Jadi kalau kita tengok kat sini, kemudian temperature. Jadi temperature ni penting lah sebab enzim dia boleh berfungsi pada suhu-suhu tertentu sahaja. Dia bagus berfungsi pada suhu-suhu tertentu saja. Dia tak boleh terlalu rendah sangat, tak boleh terlalu tinggi sangat. Jadi ada suhu-suhu tertentu saja yang dia boleh membantu dalam proses tindak balas fotosintesis ni. Jadi enzim pun terlibat, ya, dalam proses fotosintesis. Bukan tak ada enzim. Kamu jangan ingat enzim tu dekat salur pencernaan saja. Enzim ni merata-rata dia ada. Dalam sel dia ada, terlibat dalam fotosintesis, terlibat dalam cellular respiration, terlibat dalam biokimia punya proses yang berlaku di dalam salur darah ke kan, dalam pembekuan darah ke, ada enzim. Ya, ada enzim. Boleh nah. Kita tengok gambar rajah ni, graf ni. Concentration, carbon dioksida concentration. Jadi bila carbon dioksida concentration tinggi, okey, contohnya 0.03 ni, rate of photosynthesis pun akan makin meninggi lah, makin meninggi. Kemudian kalau carbon dioksida 0.13 ni, pastinya dia punya rate lagi tinggi. Tak susah sangat lah. Kemudian light intensity. Jadi light intensity pada satu tahap nanti dia akan constant. Pada satu tahap pun samalah, dia akan constant, dia tak boleh lebih daripada sepatutnya. Sebab apa? Sebab semua mesin-mesin dia dah berjalan. Banyak pi lah bahan, contohnya kan carbon dioksida light intensity ni bahan-bahan untuk hasilkan oksigen, hasilkan glukosa.
Tapi mesin yang nak hasilkan karbon, nak menghasilkan glukosa, menghasilkan air ni, ada 3 saja. Banyak pilah bahan banyak mana pun, dia tak boleh lebih daripada penghasilan dia tu. Macam mana nak cerita ya? Mesin ada 3, bahan ada banyak. Jadi bahan tu meningkatlah sikit demi sedikit. Jadi bila meningkat sedikit demi sedikit, kadar penghasilan daripada produk fotosintesis tu akan makin meningkat sikit demi sikit sebab bahan tu meningkat. Pada satu tahap nanti, mesin tu dah bekerja secara maksimum. Jadi bila bekerja secara maksimum, dia boleh hasilkan tahap tu sahaja. Walaupun bahan-bahan yang digunakan untuk hasilkan produk-produk tu semakin bertambah. Okey? Walaupun bahan-bahan yang hasilkan produk tu semakin bertambah, dia maksimum. Contohnya 3 mesin tu boleh hasil 60 roti. Kalau bahan untuk buat 3 roti cukup, buat 4 roti cukup, boleh dia hasil. Lagi makin lama makin meningkat. Kemudian bila bahan tu dah terlampau banyak, mesin tu tetap boleh hasil 60 roti juga, walaupun bahan tu dah bertambah. Sebab itulah dia constant dekat sini. Okey? Dia dah constant dekat sini. Dia dah lebih kurang sama. Okey, penghasilan dia banyak tu saja. Kemudian temperature. Jadi temperature optimum pada 25 darjah Celsius hingga ke 30 darjah Celsius. Okey, nanti cikgu cerita tentang reaction ni. Cuma cikgu nak pergi dulu kepada yang sini. Adalah gambar rajah secara overall lah, secara keseluruhan. Dan sambil-sambil kamu tengok cikgu terang yang ini, kamu boleh buka muka surat 44. Dalam muka surat 44 ni, semua maklumat ni cikgu cuba terangkan lah. Ya, semua maklumat yang ada dekat muka surat 44 ni cikgu cuba terangkan. Cuma susunan dia tu kadang susah lah ya. Cikgu pun tak tahu nak susun macam mana yang ada kat dalam buku teks ni. Tapi cikgu akan guna semua maklumat yang ada lah, tanpa tinggal yang mana satu pun, supaya nanti kamu boleh faham apa saja yang diceritakan di muka surat 44 ni. Okey, jadi kita ada cahaya di sini. Di cahaya ni akan digunakan oleh tilakoid ni. Dia ada di tilakoid ni dipanggil sebagai klorofil. Jadi klorofil ni kemudian akan menghasilkan elektron. Dia akan mengujarkan elektron. Jadi bila dia mengujarkan elektron, elektron ni dia akan memasuki elektron carrier. Dia akan memasuki elektron carrier. Sekali lagi ya, dia ada cahaya di sini. Cahaya ni dia akan kena pada pigment, molekul pigment yang ada pada tilakoid. Sehinggalah klorofil dia tu akan mengujarkan elektron, satu elektron. Kemudian elektron ni akan masuk ke dalam elektron carrier. Dan apabila dia masuk ke elektron carrier, dia akan menghasilkan ATP. Kemudian dia akan masuk, elektron tu akan masuk ke dalam sistem cahaya yang lain pula dekat tilakoid itu, yang akhir sekali akan mengujarkan elektron. Elektron tu akan keluar dalam sistem tu. Kemudian dia akan masuk semula ke elektron carrier yang lain, yang akhir sekali menghasilkan NADPH. Nanti kita akan tengok yang elektron carrier ni. Tapi maksudnya penggunaan cahaya di sini yang akhirnya akan ada penghasilan bagi ATP, ada penghasilan bagi NADPH. Kedua-dua benda ni, substance ni, adalah penting untuk proses yang berlaku di stroma, iaitu light independent reaction, LIR. Okey, yang ini RDR, light dependent reaction. Light depend dekat reaction tu, depend dekat light. Maksudnya reaksi itu dia bergantung kepada cahaya. Light independent reaction, reaksi itu, reaction tu dia tidak bergantung kepada cahaya. Jadi maksudnya ada cahaya, tidak ada cahaya, dia tetap akan berlaku. Jadi ATP, NADPH akan masuk ke light independent reaction. Pada waktu yang sama di sini ni akan ada masuknya karbon dioksida dalam kitar ni, dalam kitar yang berlaku di stroma ni, dan akhir sekali akan ada penghasilan glukosa. Okey, glukosa dan air lah.
Jadi di sini ni, di sini ni akan ada penggunaan air. Dia akan gunakan air. Jadi air ni apa akan berlaku pada air itu? Air itu akan dipecahkan. Dia akan jadi ion hidroksida dengan hidrogen ion. Okey, ion hidroksida dengan hidrogen ion. Di sini nanti dia akan ada elektron. Dan di sini juga nanti dia akan ada oksigen. Okey, dia ada elektron, ada oksigen yang akan dia dalam keadaan yang tak stabil, dia berubah bentuk, elektron akan dilepaskan. Dan elektron ni lah kemudian akan bergerak sepanjang elektron carrier ni. Okey, elektron carrier. Cikgu ulang sekali lagi ya. Kita ada air. Air ni akan dipecahkan dalam proses fotolisis. Okey, ni berlaku di tilakoid lah. Okey, berlaku di tilakoid, tindak balas cahaya ataupun light dependent reaction occur in tilakoid. Jadi fotolisis ni akan menyebabkan air ni dipecahkan jadi hydroxide ion dengan hydrogen ion. Hydroxide ion ni dalam keadaan dia tak stabil, dia akan lepaskan elektron yang ada, oksigen. Okey, dan elektron ni nanti akan digunakan, akan bergerak sepanjang elektron carrier ni dalam penghasilan ATP dengan NADPH. ATP and NADPH ni akan masuk ke dalam stroma. Jadi maksudnya daripada tilakoid ni dia akan pergi ke stroma. Stroma ya, bukan stoma. Stoma tu yang kita belajar tentang liang yang dikawal oleh sel pengawal tu. Jadi dia akan masuk ke dalam kitar ni. Kalau tak salah saya Kelvin cycle dipanggil. Tapi tak ada dalam silibus kamu, jadi tak payah risaulah. Jadi ATP and ADPH akan masuk ke light independent reaction ni. Dia akan gunakan karbon dioksida dalam penghasilan glukosa dan air. Jadi maksudnya ada penghasilan air di sini. Okey, dan di sini nanti samalah dalam proses ni nanti pecah-pecah dia akan jadi oksigen. Oksigen akan dihasilkan. Oksigen akan dihasilkan. Jadi di sinilah yang berlaku yang cikgu terangkan, iaitu tentang fotosintesis secara umumnya. Jadi apa ni? Yang ni kloroplas lah. Kan yang ni ada granum kan. Di granum ni ada tilakoid. Di tilakoid ni adanya klorofil, pigmen molekul klorofil. Jadi sekali lagi ya, cahaya dia akan menyebabkan elektron dilepaskan pada tilakoid tu, dia akan masuk ke elektron carrier. Jadi bila dia masuk ke elektron carrier, dia akan hasilkan ATP dengan NADPH. Jadi ATP and NADPH ni akan masuk ke dalam stroma. Dan di stroma dia akan digunakan dalam light independent reaction. Okey. Dia akan gunakan karbon dioksida, akan hasilkan glukosa dan air. Ya. Itu satu cahaya. Mana datang elektron ni? Elektron yang bergerak sepanjang elektron carrier ni datang daripada air, molekul air yang dipecahkan melalui proses fotolisis. Dia pecah jadi hydroxide ion, hydrogen ion. Hydroxide ion ni akan jadi elektron. Jadi elektron tu yang akan bergerak, dan oksigen. Ya, dalam proses fotolisis. Boleh tak? Jadi kita pergi dulu kat sini. Dia reaction. Tindak balas ni kita ada light independent reaction, light independent reaction. Jadi secara keseluruhan dia akan gunakan 12 molekul air. Jadi kamu boleh sambil-sambil tu tengok muka surat 44, ada yang overall reaction. Okey, ada overall reaction. Muka surat 44. Kita ada molekul air, 12 molekul air. Okey, untuk light dependent reaction ni dia akan guna 12 NADP. NADP ni ya, bukan APD, ADP. NADP. Jadi dia akan guna 12 NADP dengan 18 ATP. Dia akan guna 18 fosfat. Ni P ni fosfat lah. ADP ni adenosine diphosphate. NADP ni adalah nama dia, cikgu tak ingat. Okey. Jadi selepas semua penggunaan 12 molekul air kan, 12 molekul air ni akan dipecahkan. Dipecah jadi hydroxide ion dengan hydrogen ion. Kemudian akan bebaskan elektron dengan oksigen. Dia adalah bilangan dia tu.
Okey. Kemudian akhir sekali dia akan menyebabkan penghasilan 6 molekul oksigen. Jadi nampak tak ada penghasilan molekul oksigen. Dan 12 NADP ni dia akan ada campuran dengan hidrogen. Hidrogen datang daripada mana ni? Ni daripada molekul air ni. Jadi dia ada 12 hidrogen, dia akan jadi 12 NADPH. Okey, kemudian ATP dengan fosfat akan bergabung, dia menjadi 18 ATP. ADP tu difosfat, maksudnya ada dua fosfat pada adenosin. Jadi kita ada satu molekul ni, contohnya kita panggil dia adenosin. Okey, kemudian dia ada ikatan dengan tiga fosfat, kita panggil dia sebagai ATP, adenosin trifosfat. Okey, adenosin 1 tri 3 fosfat. Kalau ADP difosfat, dia hilang lah. Dia ada dua saja. Jadi maksudnya di sini apabila 18 fosfat ni bergabung dengan 18 ADP, dia akan membentuk 18 adenosin trifosfat yang akan digunakan dekat light independent reaction. Nampak tak? 12 NADPH ada di sini, 18 ATP ada di sini, 6 molekul carbon dioxide akan digunakan dekat light independent reaction yang di dalam stroma. Yang ini di thylakoid lah, thylakoid. Okey, stroma. Jadi dia akan hasilkan molekul glukosa. Okey, glukos, glukos. Pada waktu yang sama dia dah balik semula. Dia jadi yang asal tadi tu. Dia balik semula jadi yang asal asal ni, dan fosfat di sini, dan ada penghasilan molekul air di sini. Okey, jadi maksudnya ada penghasilan molekul air 12 dengan 6 di sini. Okey, dan ini adalah dia punya persamaan secara keseluruhan dia. Dia guna 6 carbon dioxide. Okey, 6 carbon dioxide, 12 molekul air. Dia akan hasilkan glukos, kemudian dia akan hasilkan 6 molekul air, kemudian dia akan hasilkan 6 oksigen. Ni, 6 oksigen. Sebenarnya kalau kamu belajar kimia tu, kita boleh cancel out ni. Jadi 6 molekul air tolak dengan 12 molekul. Jadi macam mana? Jadi 6 CO2 tambahlah dengan 6 air, jadi glukosa, jadi 6 oksigen. Okey, jadi macam tu lah. Okey, jadi itu yang secara keseluruhan tentang persamaan kimia, tentang apa yang berlaku di tindak balas cahaya dan tindak balas gelap, iaitu light dependent reaction, light independent reaction. Sekarang ni cikgu nak pergi yang detail part tu supaya kamu nampak apa yang berlaku di kawasan sini ni, kawasan penggunaan cahaya tu. Jadi pada waktu yang sama kamu kena ingat ni. Okey, air ni kan, air ni akan dipecahkan. Air ni bila dipecahkan, ni sebab cikgu ikut buku teks ni. Jadi dia macam tu lah. Air ni akan dipecahkan, dia akan jadi OH minus. Pada waktu yang sama, okey, dia akan jadi OH minus dan hidrogen ion ni. Okey, OH minus ni keadaan tak stabil, dia akan membentuk molekul oksigen dan dia akan lepaskan elektron. Dalam proses apa? Fotolisis. Dia akan pecah dalam proses fotolisis, penggunaan cahaya. Okey, secara tak langsungnya dalam fotolisis tu akan memecahkan molekul air ni. Jadi bila dipecahkan molekul air, dia akan jadi hidrogen ion. Kemudian dia akan jadi oksigen dan akan bebaskan elektron. Dan elektron ni akan masuk dalam light harvesting complex ni, ataupun masuk ke dalam sistem cahaya, photosystem. Dia akan masuk dalam photosystem yang ini. Ya, dia akan masuk. Elektron tu akan masuk. Jadi ni kimia lah. Elektron ni kimia. Kan ada elemen-elemen tertentu, dia untuk mencapai kestabilan, dia akan lepaskan elektron dia kan. Ada elemen-elemen tertentu untuk mencapai kestabilan, dia akan terima elektron.
Hopefully cikgu tak salah lah ya. Cikgu dah lama tinggal kimia ni. Waktu matrikulasi dulu last belajar 10-15 tahun lepas. Jadi hopefully tak salah. Okey, sekarang ni kita ada photon. Jadi photon, light strike pigment molecule in the light harvesting complex. Jadi kita ada photon ni, photon light ni, dia akan strike the pigment ni molecule ni. Dia akan strike the pigment molecule dalam light harvesting complex ni lah, ataupun photosystem ni. Jadi bila dia strike, dia akan boost one electron to higher energy level. Okey, dekat sini ni bila dia strike, bila cahaya ni dia strike dekat pigment ni, okey, pigment molekul ni, dia akan boosting, dia akan menyebabkan satu elektron to higher energy level, Kemudian bila dia boost satu pigment molekul ni to higher energy level, dia akan affect another pigment. Dia akan affect pula another pigment. Okey? Affect another pigment. Macam kita masak air panas lah. Bila kita masak air panas, kepanasan tu, haba tu menyebabkan pelanggaran satu molekul dengan satu molekul lain. Kemudian satu molekul lain tu melanggar dengan satu molekul lain pula. Sampai dia menggeledak, haba tu terlalu banyak di dalam air tu. Okey? Dan dia ni akan affect another pigment until it affect electron. Sehinggalah dia mengujarkan elektron yang ada pada pasangan klorofil ni. Okey, dia ada dua klorofil ni, dia mengujarkan pasangan klorofil ni, menyebabkan pasangan klorofil ni dia membebaskan elektron. Elektron datang daripada mana ni? Datang daripada air tadi ni, fotolisis. Okey, dia mengujarkan elektron ni akan bergerak sepanjang elektron carrier ataupun elektron, nama dia ataupun elektron transport chain. Okey, dia akan elektron carrier atau elektron transport chain. Jadi elektron tadi tu akan bergerak daripada satu elektron carrier ke satu elektron carrier yang lain. Dan pada waktu yang sama juga, kamu kena ingat, bila elektron bergerak, dia akan menghasilkan ATP. Jadi ATP ni penting untuk apa? ATP ni penting untuk apa? Sebab nanti dia akan masuk ke dalam stroma. Ni ATP ni akan masuk ke dalam stroma. Untuk light independent reaction. Yang mana nanti dia akan ikat karbon dioksida ni lah untuk membentuk glukosa C6H12O6. Ya. Jadi pair of chlorophyll ni to higher energy state. Jadi bila dia higher energy state, elektron ni akan dibebaskan, elektron ni akan pass via the electron transport chain yang akan menghasilkan ATP atau sintesis ATP. Okey? Jadi sepanjang dia bergerak ni, dia akan hasil ATP. Kemudian bila dah sampai di satu light harvesting system ataupun photosystem ni, dia masuk ke dalam sini, elektron tadi tu. Tadi elektron dibekalkan oleh air kan. Sekarang ni untuk yang sistem kedua ni dibekalkan oleh siri pengangkut ni. Siri pengangkut elektron ataupun elektron transport chain ni, elektron akan masuk di sini. Sama proses yang akan berlaku, ni samalah. Jadi untuk yang seterusnya ni, cikgu tunjuk yang ini ni. Jadi photon of light akan strike dekat pigment ni. Jadi bila dia strike dekat pigment tu, dia akan boost one electron to higher energy level. Dia akan boost dekat sini lah, satu elektron to higher energy level. Jadi elektron tu dia akan affect another pigment until it affect electron di dalam ni, pair of chlorophyll ni. Jadi bila dia affect pigment yang ada di dalam chlorophyll ni, elektron ni akan keluar dan bergerak di carrier yang lain pula. Okey? Jadi elektron ni akan bergerak. Jadi bila elektron ni akan bergerak, dia akan ada reduction process, di mana NADP ni akan bergabung dengan hidrogen. Jadi hidrogen ni datang daripada mana? Ni. Hidrogen datang daripada sini.
dia bergabung dengan hidrogen ni dalam proses reduction, dia akan membentuk NADPH. NADPH ni akan digunakan di mana? Dia akan digunakan di light independent reaction. Okey, di stroma. Jadi itu yang berlaku lah. Jadi ada dua tempat dekat sini ni. Ada dua tempat. Satu, bukan dua tempat, dua substan utama dalam penghasilan, iaitu NADPH dengan ATP. NADPH dengan ATP. Yang ini di mana ni? Ni tempat ni berlaku di mana? Di thylakoid. Thylakoid. Okey, di thylakoid. Cikgu ulang sekali lagi lah ya. Mungkin kamu apa benda kalau cikgu duduk cerita ni kan. Sebab yang ni dia ada dalam buku teks, muka surat 44 tu ya. Dia ada light harvesting complex ni atau photosystem. Light harvesting complex atau photosystem. Harvesting itu maksudnya dia mesin penuai. Dia menuaikan cahaya tu untuk dia hidupkan dia punya enjin tu. Contohlah dia gunakan cahaya untuk hidupkan dia punya enjin, untuk hidupkan dia punya sistem, untuk hidupkan dia punya reaction tu, untuk panaskan dia punya reaction tu. Contoh macam tu lah, cikgu bagi analogi. Ya. Kemudian cahaya ni nanti ataupun photon of the light akan strike. Dia akan kena kepada pigment molekul ni yang akan boost one electron to higher energy level. Dia akan boost one electron to higher energy level. Kemudian daripada boost of electron ni, dia akan affect another pigment yang lain pula affect, until it excite, sehinggalah dia mengujarkan pair of chlorophyll ni untuk melepaskan. Okey, dia akan mengujarkan pair of chlorophyll to higher energy state. Pada tahap yang lebih tinggi, higher energy state ni ada dalam buku teks ya. Jadi elektron ni akan dibebaskan. Bila elektron ni akan dibebaskan, dia akan melalui elektron carrier. Jadi bila dia lalu dekat elektron carrier yang ada 3 jenis ni, pada laluan dia tu akan menghasilkan, akan sintesis ATP. ATP ni akan dihasilkan. Jadi ATP ni penting untuk apa? Untuk digunakan di stroma dalam tindak balas light independent reaction. Kemudian bila dia dah penghasilan ATP dalam light independent reaction, elektron tadi tu akan masuk ke dalam light harvesting complex yang kedua atau photosystem yang seterusnya lah. Okey, photosystem yang seterusnya. Kamu tak boleh sebut ni photosystem pertama, photosystem kedua ya. Tak kena tu. Okey, jadi bila elektron ni dia masuk ke light harvesting complex yang seterusnya, benda yang sama juga berlaku. Cahaya ni, photon of light akan strike dekat molekul pigment ni, akan boost one electron to higher energy level. Dia akan boost electron to higher energy level. Kemudian dia akan affect another pigment until it excite electron. Dia akan excite elektron yang ada dekat pair of chlorophyll. Jadi elektron yang ada dekat pair of chlorophyll ni akan been excite, dia akan jadi teruja disebabkan pergerakan tadi tu. Okey, to higher energy level ni, elektron tadi tu akan dilepaskan. Elektron ni datang daripada mana? Datang daripada sistem yang sebelum ni, yang bergerak sepanjang elektron carrier, dia akan masuk ke photosystem yang seterusnya ni. Kemudian apabila perkara yang sama berlaku, elektron ni akan dilepaskan, akan lalu ke elektron carrier, dan di hujung elektron carrier tu dia akan menukarkan NADP bergabung dengan hidrogen ion ni menjadi NADPH. Dia akan menjadi NADPH. Ya. Jadi NADPH ni akan masuk ke dalam stroma lah, dalam light independent reaction. Okey, jadi dia akan ada penghasilan glukosa dan water kat situ. Jadi ini yang berlakulah dalam light dependent reaction, dan seterusnya akan digunakan dalam light independent reaction. Jadi cikgu nak tanya kamu, jadi maksudnya untuk light dependent reaction, LDR ni, kamu tak boleh guna singkatannya. Kalau cikgu nak tulis itu mungkin dia ambil masa lama. Light dependent reaction ni dia kena berlaku bila ada cahaya sahaja.
Jadi kalau tidak ada cahaya, dia tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab dia tak boleh mengujarkan elektron yang ada pada pigment molekul dan klorofil. Okay, pasangan klorofil. Jadi elektron tu tak bergerak, ATP tak dapat dihasilkan, NADPH tak dapat dihasilkan. Jadi tindak balas cahaya tak berlaku, fotolisis pun tak berlaku, fotosintesis pun tak berlaku lah. Jadi dia kena ada cahaya. Cahaya ni selalunya ada pada waktu siang. Sebab apa cahaya ada waktu siang? Sebab ada matahari. Terutama sekali kalau kawasan-kawasan yang kepekatan cahaya sepanjang tahun ni, cahaya ada sepanjang tahun, contohnya Malaysia, siang memang cahaya lah, bercahaya. Tapi ada setengah-setengah tempat dia malam panjang. Okay, dia kurang efektif sikit lah dia punya tumbuhan. Jadi cahaya kena ada. Dan kadang-kadang dia memang selalunya waktu siang tu yang akan membekalkan cahaya. Fotosintesis akan banyak berlaku waktu siang disebabkan ada cahaya ni. Dan waktu malam berlaku juga light dependent reaction. Waktu malam boleh berlaku juga kalau ada cahaya bulan. Okey, kalau ada cahaya bulan yang datang daripada cahaya matahari kan pantulan kan. Jadi boleh berlaku fotosintesis. Ataupun ada cahaya di jalan. Kalau ada cahaya di jalan, cahaya di rumah, kadang-kadang dia tetap boleh jalankan light dependent reaction. Dan tindak balas gelap ni ataupun light independent reaction ni bila akan berlaku? Banyaknya waktu bila dia berlaku? Banyak waktu siang juga. Light independent reaction tetap banyak waktu siang juga. Kenapa dia banyak waktu siang? Sebab waktu siang lah yang akan membekalkan ATP dengan NADPH. Jadi bila dah ada pembekalan ATP dengan NADPH ke stroma yang banyaknya waktu siang, sebabkan dia berlaku di tilakoid ni, cahaya digunakan, kemudian dipecahkan molekul air ni menggunakan fotolisis tadi kan. Jadi ATP, NADPH banyak waktu siang lah. Jadi ini akan digunakan dalam light independent reaction. Maksudnya waktu siang juga banyak tindak balas gelap. Tindak balas light independent reaction ni waktu siang. Waktu malam dia kurang lah, tapi bukan kata tak ada berlaku. Berlaku juga kalau dia ada lebihan ATP dengan NADPH. Jadi tetap akan berlaku light independent reaction. Cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Kenapa kita panggil dia light independent reaction dan kenapa waktu siang juga banyak. Okey, dan kenapa waktu malam juga berlaku. Jadi maksudnya sebab dia tak bergantung dengan cahaya, ikut suka dia lah. Dia nak buat bila pun tak ada masalah, ikut suka dia. Kemudian kamu kena tahu juga kalau rumah hijau. Rumah hijau kan. Rumah hijau ni dia ada bingkai, bukan, dia ada rumah tu ditutup. Dia duduk dalam satu kawasan. Kemudian dia akan kawal semua persekitaran yang ada dalam rumah hijau tu. Atau rumah kaca ni, dia akan kawal. Jadi antara benda yang dia boleh kawal adalah cahaya. Jadi dia boleh pasang lampu banyak dalam dia punya rumah tu. Jadi bila dia pasang lampu banyak, jadi dia tidak ada malam lah. Jadi maksudnya fotosintesis tu akan berlaku siang dan malam. Jadi dia punya tumbuhan tu akan cepat membesar dan cepat berbunga dan akan cepat mendatangkan hasil. Sebab apa fotosintesis berlaku waktu siang dan malam ni dengan aktifnya. Kan waktu siang yang kat luar ni dia berlaku siang dan malam 24 jam dia fotosintesis pada kadar yang maksimum sebab ada sumber cahaya. Sebab tu kalau macam dekat luar negara ni, kalau orang tu dia tanam ganja, tanam pokok-pokok yang boleh menghasilkan dadah ataupun memabukkan ni, menghayalkan ni, kadang-kadang polis boleh tahu. Sebab apa? Sebab bil elektrik bulan-bulan tu sangat tinggi. Padahal dia rumah biasa je. Dia bukan kilang, dia rumah biasa. Rasa macam terkejut pula. Kenapa bil tinggi sangat? Sebab apa? Sebab dia pasang lampu-lampu yang sesuai untuk tumbuhan tu. 24 jam ada fotosintesis. Ya. Itu yang cikgu mampu untuk terangkan lah. Dan seterusnya kita ada compensation point. Compensation point ni senang sahaja. Ya. Dia melibatkan dua proses. Satu proses respiration. Yang kedua adalah proses fotosintesis. Satu proses respiration, satu lagi proses fotosintesis. Jadi pada awal-awal hari nak bermula, kan cahaya matahari dia tak banyak lagi. Dia baru nak meninggi. Pagi-pagi lah dia baru nak meninggi. Jadi apa yang
banyak berlaku, respiration akan banyak berlaku. Dia bukan banyak berlaku. Respiration ni adalah dia punya pernafasan lah, cellular respiration. Sel tu memerlukan oksigen untuk dia hasilkan ATP dia, untuk kegunaan sel-sel dia untuk menjalankan proses harian dia. Jadi siang ke malam ke tetap samalah. Tumbuhan ni dia tak ada berlari, bersenam ke apa ke. Jadi dia tak memerlukan ada kenaikan kepada proses respirasi. Dia memang standard je. Setiap masa dia punya kadar respirasi itu akan tetap maintain, tetap sama, sebab dia bukan macam manusia. Dia ada tinggi, ada rendah, ada sederhana. Dia ikut kepada aktiviti apa yang dia buat. Macam tumbuhan, dia macam tu sajalah. Okey? Jadi bila matahari meningkat, bila cahaya light intensity itu semakin banyak, bila semakin banyak, dia akan ambil semakin banyak carbon dioxide. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Jadi fotosintesis akan banyak meningkat sehinggalah dia dah bersilang. Okey, dia overlap. Dia dah bersilang antara respirasi dengan fotosintesis. Jadi tempat dia bersilang tu kita panggil sebagai compensation point. Dia sama antara kadar respiration, rate of respiration and rate of photosynthesis. Jadi uptake of carbon dioxide akan increase. Okey. Ini uptake carbon dioxide decrease lah. Dia dah berkurang. Kalau dia kurang, kalau tarik dia turun ke bawah, dia akan kurang pengambilan carbon dioxide. Jadi di sini ni fotosintesis akan kurang. Di sini ni di kawasan bawah ni fotosintesis akan kurang, respiration akan lebih tinggi. Di sini ni point sini respiration sama dengan equal dengan fotosintesis. Di sini ni fotosintesis lebih banyak berbanding dengan respiration. Itulah. Jadi net loss glucose. Sebab apa glucose? Sebab glucose ni akan dipecahkan ya jadi ATP. Sebab tu dia akan ada hilang glucose sebab respiration lagi tinggi. Yang ini dia akan net gain. Dia akan ada penghasilan glucose. Sebab fotosintesis lagi tinggi daripada respiration, maka dia akan ada hasil lebih glucose. Jadi cikgu dah cubalah sedaya mampu untuk terangkan semua yang ada dalam chapter 2 ni, leaf structure and function. Hopefully kamu faham, terutama sekali dekat fotosintesis. Dia agak quite complicated sedikit ya, fotosintesis ni. Sebab apa? Sebab KBSM, syllabus yang sebelum ni, dia tak macam yang sekarang ni. Yang sekarang ni ada quite complicated. Okey, untuk video yang seterusnya, cikgu akan cuba terangkan chapter 3, nutrition in plant. Jadi, kamu boleh tengok pada video yang seterusnya tentang chapter 3 ni, nutrition in plant. Jadi, ini tak terlalu susah sangatlah berbanding dengan bab yang kedua tadi. Ini tak terlalu susah sangat chapter 3 ni.